Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita jam ini bersama saya Naila Huda, dan sepanjang perjalanan Sarawak memilih menjelang PRN Sarawak pada 18 Disember ini kami bawakan kisah dan aspirasi rakyat serta juga pada masa yang sama melihat demografi dan sosioekonomi masyarakat di Sarawak. Dan hari ini rakan tugas Syaf Shukri ada bawakan laporan mengenai belia anak muda dalam sektor minyak dan gas atau Oil and Gas ONG dengan melakukan sedikit tinjauan di Institut Kemahiran Mara IKM Bintulu. Dan IKM Bintulu juga merupakan satu-satunya IKM di Sarawak yang menawarkan kursus sebagai persediaan pelajar sebelum mereka nak menceburi industri ini. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Syaf yang bersedia secara langsung di Bintulu. Syaf, kalau boleh kongsikan sedikit tinjauan di IKM Bintulu hari ini. Baik Naila, terima kasih. Naila berada di Bukit Jalil. Seperti anda dapat saksikan, saya berada di pelantar di Institut Kemahiran Mara IKM Bintulu ini. Tapi ini bukan pelantar yang sebenar kerana ini merupakan pelantar yang digunakan untuk pelajar-pelajar di sini untuk mendalami dengan lebih lanjut mengenai ilmu dalam sektor minyak dan gas. Dan keberadaan saya di sini cukup melambangkan ataupun cukup memberi indikasi bahawa saya berada di Bintulu yang merupakan bandar gas terbesar dan juga merupakan bahagian ketiga terbesar di negeri Sarawak selepas Kapit dan juga Miri. Dan kalau kita tahu sejarah Bintulu terkenal dengan udang kering, belacan dan bubuk. Tapi kali ini dengan kita tahu status Bintulu sebagai sebuah bandaraya gas, pastinya persediaan beberapa institusi di sini untuk mempersiapkan belia-belia muda untuk terus dapat terjun ke sektor minyak dan gas. Dan Naila, sebenarnya saya berkesempatan untuk berada di sini dan mempelajari sedikit sebanyak mengenai pemprosesan bagaimana minyak mentah daripada dasar laut dibawa naik ke atas dan beberapa istilah-istilah penting yang agak sukar untuk difahami namun dapat saya pelajari sedikit. Saya nak kongsi sikit bersama dengan penonton sebelum kita nak bergerak kepada fokus bagaimana sektor minyak dan gas boleh memperkasakan belia di negeri Sarawak. Saya nak kongsikan sedikitlah antara perkongsian yang dapat saya pelajari hari ini. Kalau kita nak tahu, mungkin saya tak dapat nak pankan sangat kamera pada ketika ini. Ini antara yang diajarlah struktur pertama khusus kepada pelajar-pelajar yang ingin mendalami sektor minyak dan gas di Bintulu di IKM ini. Ini dipanggil sebagai Christmas tree. Dan Christmas tree ini berfungsi membawa minyak mentah dari bawah dasar laut. Dan kalau nak tahu juga, dalam kandungan minyak mentah itu ada gas dan juga ada air yang didatangkan sekali. Dan daripada Christmas tree ini, minyak mentah tersebut akan dibawa ke mesin yang berikutnya, yang ada nampak di belakang saya berwarna putih ini. Kalau di pelantar minyak sebenar, tong ini sebenarnya lebih besar daripada apa yang anda dapat saksikan kerana ini adalah tempat untuk kita belajar dan mempraktikkan, namun ia kecil sikit. Dan ini merupakan kita panggil tang yang kedua, kita panggil sebagai satu mesin yang akan berfungsi untuk mengasingkan minyak mentah tersebut daripada gas dan juga air. Production anda dapat saksikan di sebelah saya lah, semua tong yang berwarna putih. Dan ini antara yang dapat dipelajari oleh pelajar-pelajar di sini, Naila. Mereka dapat melihat dengan secara dekat bagaimana mesin-mesin ini berfungsi. Dan kalau di sebelah kanan saya, ada boleh nampak itu bilik kawalan yang merupakan bilik penting memberi indikasi sekiranya ada kegagalan sistem pada mesin-mesin yang sedang beroperasi di sebelah. Ada mesin-mesin yang sedang beroperasi di sebelah sini. Dan di situ juga para pelajar didedahkan dengan bagaimana keseluruhan proses yang berlangsung di pelantar minyak di tengah laut. Dan kalau nak tahu juga ya, kalau di tengah laut kita memang guna minyak mentah lah. Tapi kalau di sini minyak mentah atau dipanggil sebagai crude oil, tapi di sini hanya digunakan mineral oil atau minyak mineral kerana crude oil tu ada spesifikasi keselamatan yang tertentu dan tidak boleh dibawa ke sini disebabkan oleh risiko-risiko tertentulah. Dan saya juga berkesempatan untuk bertemu dengan Timbalan Pengarah IKM Bintulu. Kita bercakap juga mengenai bagaimana prospek pada pelajar-pelajar. Apakah mereka perlu ada mendalami bidang-bidang ataupun perlu meningkatkan kefahaman mereka dalam pengajian tertentu dalam sektor minyak dan gas ini sebelum mereka dapat bekerja di pelantar atau bekerja terlibat secara langsung dalam industri minyak dan gas. Kita dengarkan dulu. Sekalipun yang utama sekali ialah laluan untuk nak menyambung pengajian ke peringkat ijazah terbuka luas sama ada di IPTA ataupun di IPTS. Dan kalau untuk tujuan bekerja ataupun makan gaji, so jadi dia ada kompetensi lah, terutama sekali yang nak pergi ke industri
Contohnya untuk pergi ke pelantar ianya memerlukan boset dan sebagainya. Itu penambahan dari segi kompetensi lah. Baik, itu perkongsian daripada Timbalan Pengarah IKM Bintulu tadi, dan saya juga telah menceritakan kepada anda bagaimana proses minyak mentah dibawa naik daripada dasar laut untuk terus pergi ke test separator dan juga production separator di sini. Namun cerita menarik juga sebab saya bertemu dengan pelajar secara langsung di sini juga, ya Naila. Saya bertanya dengan mereka bagaimana dengan pemahaman dan juga bagaimana mereka mendalami ilmu-ilmu ini, dan ramai yang sempat saya dapatkan tadilah yang berkongsi kepada saya, mereka sebenarnya datang ke sini satu sebabnya untuk mengubah kehidupan semestinya dan juga untuk mendalami sektor minyak dan gas, kerana kita tahu ini sektor yang boleh memberi pulangan yang baik kepada mereka, dan pastinya ramai belia-belia di Bintulu digesa ataupun diseru untuk menyertai kursus-kursus yang ditawarkan oleh institusi pendidikan sebegini. Kerana kalau kita tahu, kalau kita nak terus memohon terus ke peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam dan juga swasta, perlu ada kelayakan tertentu di peringkat sekolah menengah, khususnya di sijil pelajaran Malaysia. Namun IKM menawarkan beberapa tawaran yang saya rasa cukup untuk membolehkan mereka yang mungkin tidak lepas untuk masuk ke peringkat universiti untuk belajar di IKM dulu, kerana apa yang penting di IKM ini memberikan tunjuk ajar sebenar. Saya juga sempat berjumpa dengan tenaga pengajar yang pernah bekerja di pelantar selama lebih daripada 5 tahun, dan pengajaran-pengajaran itu sendiri dapat dipraktikkan terus kepada pelajar-pelajar yang ada di sini. Dan itu menunjukkan bahawa tenaga pengajar yang berada di sini bukan calang-calang. Mereka juga punya pengalaman dalam sektor minyak dan gas. Dan antara pelajar yang saya temui tadi, pelajar tahun akhir Ashraf, bercerita kepada saya secara lanjut bagaimana persediaan apa yang akan dilakukan selepas ini, selepas menamatkan pengajian di sini. Dan Ashraf juga ada harapan khusus pada pelajar-pelajar yang baru menghabiskan SPM, baru selesai menunggu result dan tak tahu nak ke mana. Kita dengarkan apa kata Ashraf sebentar tadi. Harapan saya kalau boleh kita yang pelajar-pelajar yang baru habis SPM, semua kita boleh cuba sambung ataupun study dekat sini, dan itulah cuba ceburi bidang minyak dan gas. Syaf, sudah cukup banyak maklumat yang Syaf kongsikan tadi. Agak teknikal sebenarnya beberapa term-term yang Syaf sebut. Mungkin Syaf sendiri boleh ceburi bidang oil and gas ni. Nampaklah ada bakat, ada potensi kat situ. Tapi Syaf, tadi kita dah dengarkan sedikit harapan Ashraf, apa yang dia nak lihat lebih ramai anak muda ceburi bidang oil and gas ini. Tetapi kita tahu juga pada masa yang sama, sekarang ini lebih ramai anak muda mementingkan isu-isu kelestarian. Banyak yang ketengahkan isu mengenai dengan alam sekitar, dengan Greta Thunberg dan sebagainya. Jadi bagaimana Syaf sendiri melihat minat anak muda terhadap bidang oil and gas di Bintulu itu? Kita tahu ramai seperti yang Syaf katakan, mereka digesa dan digalakkan untuk ceburi bidang itu kerana itu dilihat sebagai main source of income, prospektif kerjaya bagi mereka. Tetapi adakah mereka masih lagi berminat terhadap bidang itu? Kalau ada pun apa, selain daripada apa yang Ashraf katakan tadi, apa mungkin harapan mereka? Adakah mereka ingin melihat lebih banyak peluang pekerjaan atau bagaimana? Baik Naila, di Bintulu ini keadaannya agak berbeza dengan apa yang ketika saya berada di Kapit. Kerana di Bintulu ini, seperti yang saya kongsikan tadi, ini adalah bandar gas. Jadi kemajuan di sini berbeza dengan beberapa mungkin bahagian-bahagian kecil lain di Sarawak. Dan di sini sektor, kalau nak dikatakan, pembangunan di sini dapat dilihat secara terancang. Dan namun sepanjang saya tak pastilah, ini berdasarkan pemerhatian saya lah dengan jurukamera Airul. Sepanjang kami berada di Kapit khususnya, saya ceritakan sikit bahagian Kapit kita nampak belia-belia dah tak ramai di sana. Mungkin sebab ramai yang mencari peluang pekerjaan di luar, tidak kira apa jua sektor. Tapi di Bintulu ini, setakat ini adalah belia-belia sebab kita tahu ini adalah pusat komersial, ada pusat membeli belahnya dan juga ada banyak sektor-sektor lain yang beroperasi, dan pastinya anak-anak tempatan yang bekerja secara terus, contohnya dalam industri minyak dan gas di sini. Sebab kalau di bahagian-bahagian pantai itu, kalau kita dapat saksikan, peniaga-peniaga juga daripada kalangan belia, Naila. Jadi saya rasa option di sini lebih banyak ditawarkan daripada beberapa bahagian kecil. Jadi untuk mengatakan mereka terlibat dalam bidang-bidang yang memfokuskan kepada kelestarian alam sekitar, akan cuba kami gali lagi dalam masa terdekat. Tapi seperti yang saya cakapkan, ini adalah sebuah bandar yang terus membangun, dan bandar gas yang terbesar di sini pastinya tumpuan ekonomi itu pelbagai, daripada sektor perhotelan, pada sektor pemakanan dan banyak lagi, Naila.
Ya, Syaf, pastinya Syaf bersama dengan rakan-rakan setugas lain sudah pun beberapa minggu berkampung di sana dan akan terus berkampung di sana menjelang pilihan raya negeri PRN Sarawak tidak lama lagi. Itu antara tujuan Syaf bawakan laporan ini juga bagi mengangkat aspirasi dan harapan anak muda dalam bidang oil and gas ini. Tapi kita nak melihat juga secara keseluruhannya Syaf sudah pun pergi ke beberapa kawasan lain dan pastinya Syaf ada melihat secara khususnya harapan aspirasi anak muda menjelang PRN Sarawak ini. Kalau mungkin khusus bagi bidang oil and gas ini mereka ada harapan mereka, tetapi kalau secara keseluruhannya rata-rata tinjauan Syaf, apa sebenarnya yang anak muda inginkan terutama menjelang PRN Sarawak ini? Baik, Daila, saya rasa soalan Daila itu menarik sebab saya rasa setiap harapan dan permintaan dari setiap kawasan itu berbeza. Macam kita berada di bahagian Kapit di beberapa DUN, contohnya di DUN Bukit Goram, DUN Pelagus, DUN Baleh. Aspirasi-aspirasi itu berbeza. Pastinya di kawasan-kawasan pedalaman tersebut mereka seperti yang kita tahu sekarang ini pembangunan sedang rancak dijalankan, khususnya pembangunan infrastruktur daripada aspek jalan raya dan jambatan-jambatan yang kini sedang dalam perancangan dan ada yang sedang dibina ketika ini. Adalah harapan mereka hanya satu, untuk melihat kestabilan pembangunan itu dapat diteruskan. Oleh itu kerajaan yang dipilih nanti perlulah kerajaan yang stabil. Itu pendapat mereka. Tetapi di beberapa kawasan lain, khususnya di DUN Katibas, di Bintulu ni sendirilah, secara khususnya saya berada di Jepak pagi tadi. Harapan mereka juga hanya satu, mereka nak lihat kestabilan politik di negeri Sarawak dapat diteruskan supaya usaha-usaha pembangunan dapat orang kata dapat terus ditingkatkan dalam masa yang sama, memberikan kebaikan kepada penduduk baik daripada aspek ekonomi, sosial dan juga banyak lagi, Naila. Sebab itu saya cakap harapan dan juga permintaan penduduk-penduduk di sini adalah berbeza mengikut demografi kawasan. Dan esok, Naila, saya akan berada di Belaga dan hari berikutnya saya akan berada di Murum. Saya akan kongsikan juga aspirasi-aspirasi mereka, apa yang mereka inginkan, Naila. Ya, menarik dan kita akan terus ikuti laporan Syaf bersama rakan setugas lain untuk mengikuti apa harapan dan aspirasi mereka. Seperti yang Syaf katakan, berbeza ikut kawasan, ikut demografi, ikut sosioekonomi di kawasan-kawasan berbeza ini. Tetapi banyak cerita-cerita menarik yang kami dapatkan daripada Syaf dan rakan setugas di sana. Terima kasih, Syaf, untuk laporan itu, apa aspirasi dan harapan anak muda dalam bidang oil and gas di Bintulu itu, dan banyak lagi perkongsian dalam cerita selepas ini, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.